Malaysia kekal sebagai negara yang membayar kos haji terendah di Asia Tenggara meskipun kos haji bagi jemaah muassasah dijaga meningkat 12% hingga mencecah lebih RM25,000 tahun ini. Jaminan diberi kerajaan, pemberian subsidi diteruskan kepada jemaah. Namun timbul persoalan sama ada tabung haji TH mampu untuk terus kekal kos kompetitif ketika dunia berdepan cabaran ekonomi selain pandemik COVID-19. Laporan eksklusif bersama wartawan Salina Zakaria. Ibadah haji paling didambakan setiap umat Islam. Namun dengan cabaran ekonomi dan wabak COVID-19, pelbagai aspek perlu diambil kira lembaga tabung haji, khasnya dalam mengelola urusan jemaah yang bakal bertolak pada 1 Zulhijjah tahun ini. Ada beberapa faktor-faktor yang telah pun menyebabkan peningkatan kos ini setiap tahun. Dan kebanyakan daripada faktor-faktor ini adalah di luar kawalan tabung haji, di luar kawalan kita semua. Di antaranya ialah inflasi. Inflasi di Arab Saudi meningkat setiap tahun hampir dalam kadar purata dalam 5% setahun. Kemudian kita lihat pula kepada percukaian, pelbagai percukaian yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, dan di antara yang ketara sekali ialah VAT, Value Added Tax atau percukaian tambah nilai. Kita lihat dulu pada kos 2019, di mana kos 2019 adalah sebanyak 22,900 dan pada tahun ini setelah 3 tahun ia meningkat sebanyak 12% kepada 25,540. Jelasnya kos haji adalah kos keseluruhan untuk jemaah mengerjakan ibadah, merangkumi bayaran haji dan bantuan keuangan haji. Ia dipecahkan kepada kos langsung dan tidak langsung. Kos langsung melibatkan kos perlu dibayar bagi mengerjakan haji. Ia membabitkan penerbangan, penginapan, makanan, pengangkutan bas serta perkhidmatan disediakan Arab Saudi. Manakala kos tidak langsung melibatkan perkhidmatan dan kemudahan disediakan TH secara percuma kepada jemaah. Antaranya penerbitan buku, kursus haji, bayaran petugas serta perkhidmatan kesihatan dan lain-lain. Bantuan keuangan haji pula bayaran ditanggung TH bagi seorang jemaah, manakala bayaran haji melibatkan bayaran perlu ditanggung jemaah untuk menunaikan ibadah. Secara umumnya, perkhidmatan dan juga kemudahan yang disediakan oleh pihak tabung haji kepada jemaah haji Malaysia adalah lebih komprehensif, tahap perkhidmatannya lebih tinggi dan ianya mencapai ataupun mengambil kira semua kehendak-kehendak para jemaah haji kita di sana. Berikut pula kriteria pemilihan jemaah haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Ia termasuk melakukan ujian saringan COVID-19 dalam tempoh 72 jam serta individu lengkap vaksinasi 3 dos dan tiada risiko kesihatan. Katanya kumpulan jemaah bagi tahun 2020 akan diutamakan namun perlu mematuhi syarat ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun beliau berharap Malaysia mampu menambah kota daripada 31,500 yang diperolehi pada 2019. Hanya berbaki kurang 50 hari sahaja lagi untuk umat Islam mempersiapkan diri mereka untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Apa yang penting, kita sebagai umat Islam tidak perlu mendengar kabar-kabar angin yang hanya akan merosakkan diri kita sendiri dan dapatkanlah maklumat yang tepat dan sahih daripada pihak tabung haji. Apa yang penting, sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa memanjatkan doa kepada Allah agar menjadi duyufur rahman ataupun tetamu Allah, kerana Allah sahaja yang akan menentukan tetamunya pada tahun ini. Laporan Salina Zakaria untuk TV3.